Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Atamanna lakum as-sihha wal afiyah amin insyaallah. Insyaallah fi hadzal video, pada video kali ini Bonda akan kongsikan pada anak-anak salah satu bentuk soalan yang boleh keluar dalam subjek bahasa Arab ataupun kertas Lughatul Quran untuk UPKK. Jadi soalan ini adalah berkenaan dengan isim dan fi'il. Bertanyakan kepada kita, pemahaman kita berkenaan dengan kata nama iaitu al-ismu dan kata kerja iaitu al-fi'lu. Dia bagi satu petikan, kemudian dia minta kita keluarkan mana satu isim ataupun kata nama dan mana satu fi'il iaitu kata kerja. Jadi untuk soalan begini anak-anak kena buat apa? Kena bacalah. Baca petikan yang diberikan. Mula-mula baca arahan. Kemudian bacalah petikan yang diberikan dengan baik. Sebab kita tahu, kita tengok kat situ soalan dia nak minta isim dengan fi'il, maka bacalah petikannya dengan baik. Sambil baca, sambil kita perhatikan perkataan yang dia minta kita keluarkan itu. Baik, kita baca. Qamat Zahratu minan naumi sabahan ثم يغتسل وتتوضأ وتصلي الصبح جماعة مع عائلتها في البيت ثم تفطر مع عائلتها وبعد ذلك تذهب إلى المدرسة مع أبيها. Baik, ini berkenaan dengan seorang anak perempuan bernama Zahra, bercerita tentang kehidupan dia, bangun daripada tidur kan, kemudian mandi, berwuduk dan sebagainya. Salat, makan. Baik. Jadi, pertama sekali, dia nak isim ataupun kata nama. Jadi, kita kena carilah kata nama. Macam mana kita nak kenal kata nama? Kat sini dia nak kata nama ataupun al-ismu. Sudah tulis sini. Al-ismu. Dan dia nak kata kerja ataupun dalam bahasa Arab, kita sebut al-fi'lu. Dia nak itu kan. Jadi yang pertama anak nak kena tahu kata nama macam mana nak kenal. Yang pertama kata nama ni ialah nama orang. Ini paling common lah atau paling asas. Kena tahu kata nama orang itu adalah kata nama ataupun ismun kan. Kedua, kata nama adalah perkataan yang ada alif lam. Maksud kata kalau ada perkataan tu ada alif lam, maka dia adalah kata nama. Bermula dengan alif lam kan. Al-kitabu contoh. Itu adalah kata nama. Yang ketiga dia ada tanwin. Tanwin apa? Tanwin dua ni. Contoh tadi kitabun. Dia ada bun kat situ, ada tanwin. Maka perkataan itu adalah kata nama. Yang keempat dia ada ismul isyarah. Ismul isyarah apa? Haza hazihi tu. Haza hazihi tu adalah kata nama. Kemudian dhamir. Dhamir yang kita belajar tu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu kan. Dhamir adalah kata nama. Dan ini adalah ciri-ciri kata nama 5 ni. Kemudian kata kerja. Kata kerja ni biasanya dia ada 3 huruf. 3 huruf dalam perkataan tu. Ada 3 huruf. Ini yang kata dasar lah, kata dasar dia. Contoh perkataan zahaba kan, dia ada 3 huruf kan. Jadi kata kerja dia ada 3 huruf. Dia bermula dengan 3 huruf lah biasanya. Jadi cari dalam ayat itu ataupun dalam petikan yang 3 huruf, dia adalah kata kerja. Maaf, kata kerja. Dan kebiasaan kata kerja dia berada sebelum kata nama atau selepas kata nama. Itu kebiasaan tempat dia kata kerja ni. Yang kedua, kata kerja ni dia ada tambahan huruf di depan atau di belakang. Huruf yang ditambah adalah huruf alif, nun, ya, ta. Kan daripada zahaba tadi, dia boleh jadi azhabu, dia boleh jadi nazhabu, dia boleh jadi yazhabu, dia boleh jadi tazhabu ataupun zahabat. Itu tambahan huruf, sama ada di depan atau di belakang. Nah, hurufnya ada 4 ni lah, Anita. Itu nak kenal kata kerja. Baik, kita dah tahu macam mana kata nama dan kata kerja, maka kita bolehlah buat. Kat sini kata nama. Al-ismu adalah kata nama. Cari kata nama. Nama orang. Zahrah adalah kata nama. Alif lam. An-naum adalah kata nama. Cari lagi. As-subh. Kata nama jugalah. Al-bait ada alif lam, maka dia kata nama.
Okey, al-madrasati, sekolah. Ia kata nama sebab ada alif lam. Kemudian al-fi'lu. Al-fi'lu tadi kita kata yang 3 huruf ataupun ada tambahan huruf di depan dan di belakang satu. Selepas atau sebelum kata nama adalah kata kerja. Jadi kat sini Zahrah ni depan dia ni adalah kata kerja lah. Kata kerja. Qamat ni kata kerja. Okey, bangun daripada tidur. Okey, tatawadda. Ini pun kata kerja. Berwuduk kan. Tusalli. Ini pun kata kerja. Solat. Taghtasilu ni pun kata kerja. Mandilah. Okey. Lagi satu. Tazhabu. Okey, tazhabu ni pergi kan. Maka dia adalah kata kerja. Okey. Jadi cara nak cari ni macam tu. Baca elok-elok dan perhatikan betul-betul sebab insya-Allah mudah saja kalau kita tahu kata nama macam mana, kata kerja macam mana. Okey? Baik. Yang ini pula adalah soalan susun ayat. Kan? Ratib al-kalimat al-atiyah litakun jumlatan mufidatan. Maksud dia adalah dia minta kita susun. Ratib adalah susun. Soalan macam ni biasa keluarlah. Soalan susun ayat ni dalam IPKK biasa keluar untuk Lughatul Quran. Baik. Macam mana kita nak buat susun ayat? Okey, Bonda pernah kongsikan sebelum ini. Kalau nak buat susun ayat, kita pilihlah untuk buat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya apa? Kita buat ayat itu bermula dengan kata nama. Sebab itu disebut jumlah ismiyah, ayat namaan. Sebab dia bermula dengan kata nama. Okay, anak-anak boleh biasakan dengan buat jumlah ismiyah. Ini Bonda cadangkanlah. Tapi kalau anak-anak boleh buat, makna kata boleh buat dengan jumlah ismiyah, boleh buat dengan jumlah fa'liyah, silakan teruskan. Okay? Tetapi Bonda lebih cadangkan untuk buat jumlah ismiyah kerana ia lebih mudah dan kurang risiko untuk salah. Okay, insya-Allah. Baik. Bila buat jumlah ismiyah, yang pertama sekali kita kena cari ataupun tulis adalah isim lah. Ya, isim dan kebiasaannya ia adalah nama orang. Dia bagi nama orang ataupun isim yang lain tadi tu. Okey, nama orang ataupun dhamir kan, ataupun dekat situ ada isim isyarah. Okey, kita mula tulis dengan yang itu, cari dalam perkataan tu mana isim. Kemudian yang kedua, lepas isim mesti kata kerja lah. Okey, jadi kita cari kata kerja dan kita dah tahu macam mana kata kerja, ciri-ciri dia. Carilah kata kerja dan tulis yang kedua. Kemudian perkataan ketiga dalam ayat adalah kata sendi. Kata sendi ni adalah kata hubung ataupun dalam bahasa Arab dia adalah huruf jar. Okey, dan kata sendi ni dipendek-pendek je. Contoh ila, ala, min, fi, ini adalah kata sendi. Dan yang keempat kita tulislah perkataan yang berbaris bawah. Selepas huruf jar mesti perkataan isim yang berbaris bawah. Ada dalam bahasa Arab kita sebut sebagai majrur bil kasrah. Okey, berbaris di bawah. Bila baris bawah, letak dia di hujung sekali ataupun selepas kata sendi tu letak di hujung. Jadi beginilah cara untuk susun ayat. Okey. Baik, kita tengok soalan 46. Okey, al-Qur'ana qara'at fi al-bait. Okey, kalau dalam keadaan begini, kita tidak bolehlah guna jumlah ismiyah kan, sebab al-Quran bagaimana pula di hadapan kan. Jadi kalau yang begini, kita tengok kesesuaian ayat, kita mula dengan jumlah fa'liyah lah. Jadi qara'at okey, al-Qur'ana fi al-bait. Okey, fi al-bait ni adalah kata sendi dan juga majrur bil kasrah tadi kan, isim yang majrur bil kasrah, maka dia tetap berada di nombor 3 dan 4 lah. Okey, yang depan ni ikut kesesuaian ayat. Kalau ada nama orang, maka letaklah nama orang di depan. Kalau tiada, buatlah cara yang begini. Qara'at al-Qur'ana fil bait. Okey, dia membaca al-Quran di rumah. Baik, 47. Kat sini ada apa? Kat sini ada dhamir ataupun isim. Dhamir ni adalah isim, maka tulislah dia dulu nanti. Hiya, kemudian carilah kata kerja ataupun sifat dia hiya qa'imah. Okey, fi al-fasli. Okay, majrur bil kasrah mesti di hujung. Yang berbaris bawah mesti di hujung. Kemudian yang ini ada anti ila tazhabu al-madrasah. Okey. Maka buatlah dhamir yang pertama ni sebagai isim dia kan. Untuk jumlah ismiyah, anti tazhabu ilal madrasati. Okey, awak pergi ke sekolah. Macam tu cara nak susun. Okey, baik. 49, pilih nama orang. Okey, Harun yajlisu, lepas nama orang kata kerja.
Kemudian kata sendi alal kursi. Okey. Harun yajlisu alal kursi. Harun duduk atas kerusi, sedang duduk atas kerusi. Kemudian khamsun, Sulaiman yusalli, kata kerja pula, salat al-isya. Okey. Dalam keadaan begini, awak kena tengoklah ayat dia macam mana. Okey, tetapi buatlah jumlah ismiyah. Jadi begitu saja. Okey, untuk susun ayat dia mudah. Jangan kita fikir susah dulu, tapi kita fikir kita boleh buat. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Begitu kan. Jadi insya-Allah okey, boleh ikutlah kaedah ini. Okey, untuk mudah ataupun kurangkan risiko kita salah. Ini adalah apa yang Bunda boleh kongsikan bagi soalan susun ayat. Sebab kebiasaannya memang keluarlah soalan susun ayat, jadi kita kena tengok elok-elok. Kalau soalan susun ayat itu ada tanda soal kan, maksudnya ada kata tanya di situ, maka kita kena tulis kata tanya itu dululah. Kan, susun ayat yang ada kata tanya, contoh kan, mata tazhabu ilal madrasah. Jadi perkataan yang ada tanda soal tu di hujung lah. Macam tu. Okey, jadi itu saja, wallahu taala alam. Insya-Allah jika ada masa dan kesempatan, Bunda akan kongsikan kepada anak-anak sebelum masuk peperiksaan sebagai ulang kaji pantaslah macam tu ya. Insya-Allah. Insya-Allah hadza faqat minni. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.